Tuhan testing. Baik, kita punya kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran bila berat Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa al-Quran wa al-Quran. Syabbillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa lil malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya di masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang beriman serta memberikan amal soleh dan bersama dengan kebenaran serta bersama dengan kesabaran. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ayakun Allah Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'udha bil kufri kama yukra yudhaf minan nar wa kama qala Rasulullah. Maksudnya tiga perkara, karena siapa yang ada dalam dirinya tiga perkara maka dia mendapat kemanisan iman. Yang pertama bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dikasihi, lebih akan kasihnya selain daripada kedua. Yang kedua, tiadalah dia yang mencintai seseorang itu melainkan cintanya kepada Allah. Dan yang ketiga bahawa dia takut kembali kepada yukraha ayyamu la'al kufri, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dimasukkan dalam hati neraka. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa taskin wa naf'a wa intibah wa ifadat istifada wal asa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hayri ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa kurumihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik. Amati silakan Fadil Tuan Imam, dunia silakan Fadil Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Hajat, sidang jemaah muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Tuan dan puan, sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kitab Aqidatul Nadin. Kita sampai ke surah apa tu? 79, Jawi 79.
Rumi 213. Okey. Pada yang petang. Syah dan murad dengan dunia di sini segala harta kan? Betul? Mana? Baik. InsyaAllah ya, ada kitab disemak, ada kitab dengar saja. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Syahadan murad dengan dunia. Murad maksudnya masuklah. Murad masuklah. Muradun maksud. Jadi maksud dengan dunia atau murad dengan dunia di sini segala harta dan segala yang mengikut baginya, seperti kemegahan dan kesenangan dan segala yang lazat-lazat. Dan segala yang lazat-lazat. Jadi perkataan ini, syahadat ini jadi sambungan pada atas itu. Kita kena tengok atas tu balik. Faham balik kan? Dan setengah daripada beberapa faedah itu tersabar. Ustaz bolehlah sikit. Tak nak faham. Dan setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia, artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Jadi hasil daripada, maksudnya hasil daripada didikan para nabi dan para rasul. Jadi umat Rasulullah SAW ini mereka itu bersifat sabar terhadap apa saja ujian dunia. Juga para sahabat sebenarnya kan. Jadi mereka itu ini orang-orang yang zuhud daripada dunia. Termasuk tersabar itu. Setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia. Mana umat Rasulullah lah, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Bermula yang demikian itu bahwasanya apabila melihat oleh manusia akan makam segala penghulu yang amat mulia, yang bermula mereka itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala makhluknya dan pilihannya daripada segala hambanya, serta barang yang jatuh bagi mereka itu daripada demikian itu. A'rad masyariah kan, tanda-tanda kemanusiaan, ciri-ciri manusia. Nescaya senanglah artinya dan tersabarlah ia daripada dunia. Hasil daripada mereka melihat tentang akhlak Rasulullah SAW, tentang kehidupan Nabi SAW, Nabi yang keadaan zuhud kan, yang tidak mencintai dunia. Jadi para sahabat terdidiklah, kan terasuh. Jadi para sahabat pun ramai yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau Nabi SAW minta mereka menginfakkan harta mereka, mereka akan buat anytime tanpa bertangguh pula. Itu. Juga kita itu macam tu juga lah. Apa saja kalau ada keperluan untuk Islam, untuk agama Allah Ta'ala, janganlah kita berkira-kira sangatlah untuk menginfakkan harta kita. Baik. Syahdan, jadi murad dengan dunia di sini segala harta, segala harta dan segala yang mengikut baginya, seperti kemegahan, kesenangan dan segala benda-benda yang lazat-lazat, benda-benda yang cinta oleh manusia lah. Dan manusia ini hidup dihiasi dengan berbagai nikmat kehidupan. Zuina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatir muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada kehidupan dunia, harta benda, kan, perempuan, pinak-pinak, sawah ladang, kuda-kuda, kan, hubbus syahwat, nisa wal banin wal qanatir, mata benda dunia, daripada emas, minaz zahabi wal fiddah, dan perak, wal khairil musawwamah. Kita bacalah kenikmatan dunia yang ada depan mata kita. Tak pernah cukup pun kan. Baik. Dan ada dunia pada kata musannaf rahimahullah taala
Wa adami ridahu biha dara jazain li auliyaihi. Termasuk dunia lah. Dunia ini berbagai tafsiran. Ini salah satu daripada tafsiran dunia. Adamu ridahu biha, ketiadaan redonya, ya dengannya, dara jaza, negara balasan, li auliyaihi, bagi segala wali-walinya, li auliyaihi, bagi segala wali-walinya. Jadi ketiadaan redo lah. Terutama oleh Allah Ta'ala ni dia tak redo lah. Bukan dia tak redo, dia tak cenderung lah macamnya. Dengan kehidupan dunia ni lebih mementingkan kepada urusan akhirat. Tapi bukan maknalah mereka tinggalkan tanggungjawab. Kita tak boleh tinggalkan tanggungjawab kita kenaan urusan dunia. Tapi kita tak adalah fokus sangat pasal dunia. Penting kita tentang urusan akhirat. Soal jawab dalam kubur, pada mahsyar, sebagainya. Baik. Dan setengah daripada beberapa faedah itu menjagakan bagi kekejian kadar dunia ini pada Allah Ta'ala. Artinya kerana mengingatkan akan orang yang lain bagi kekurangan kadarnya, kekurangan kadarnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah daripada beberapa faedahnya itu menjagakan. Saya tak faham sangat apa makna menjagakan ni. Menjagakan, betul tak? Menjagakan bagi kekejian kadar dunia ini pada Allah Ta'ala. Artinya kerana mengingatkan, termasuk menjaga dan mengingatkan akan orang lain bagi kekurangan kadarnya pada si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa saja kekurangan dirinya, so kita ingatlah. Segala kekurangan kelemahan kita dan sebagainya kita ingatkan. Sebab dunia ni hanya tempat tinggal sementara je. Betul? Dunia sementara je, yang kekal itu akhirat. Dunia adalah tempat fitnah. Akhirat adalah tempat kita mendapat apuan balasan lah. Apa yang kalau kita sabar, kita dapatlah banyak. Banyaklah benda yang kita tuai di akhirat besok kalau kita sabarlah. Di atas apa yang terjadi pada diri kita, kekurangan kita, kemiskinan kita, kelemahan kita, kekurangan uang ringgit dan sebagainya. Baik. Bermula demikian itu kerana bahwasanya apabila melihat oleh umat akan mereka itu berpaling mereka itu daripada dunia, akan sebagai berpaling orang berakal daripada bangkai. Sebab apa orang yang menuntut dunia ini seperti orang yang menuntut bangkai. Dunia jifah. Dunia ini seperti bangkai. Barang siapa menuntut dunia seperti menuntut bangkai. Dunia jifatun qazirah. Qaziratun, bermula dunia itu bangkai, lagi luat. Dan tiada yang mengambil akan dunia itu melainkan orang-orang yang rugi lah. Itu. Baik. Sencaya teringat dan terjaga oleh mereka itu bagi kekejian kadarnya, kekejian kedarnya pada Allah Ta'ala. Dan kerana inilah berpaling Nabi Muhammad SAW daripada dunia ini, serta kuasa ia meluaskan dalamnya. Nabi Muhammad SAW diberi pilihan. Maknanya para malaikat pun menawarkan gunung Uhud jadi emas. Betul? Gunung Uhud. Tahu tak Uhud tu kat mana? Uhud tu di Madinah. Di Madinah. Dia dekat Madinah lah. Okay? Uhud. Kalau Badar dia jauh. Badar jauh daripada Madinah. Lebih kurang 150 km jauh dia ke sebelah barat. Tapi Badar ni di area Madinah dia, tak jauh pun. Pusing-pusing pun kan itulah. Kan? Tapi kat situ lah terjadi perang Uhud. Baik. Gitu. Dan kerana inilah berpaling Nabi daripada dunia ini, serta kuasa ia meluaskan dalamnya. Jadi mana kalau Nabi
Maksud kuasa meluaskan ni mana apa yang Nabi inginkan boleh dapat. Kekayaan, kemewahan semua boleh dapat. Kan? Tapi Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan zuhud, kan? Gitu. Maka adalah ia memakai kain yang bertumpuk. Betul? Kain yang bertampung. Maka adalah ia Nabi itu memakai kain yang bertampung dan kain bulu, dan memakan ia akan makanan yang kurang-kurang, dan duduk ia di atas tanah dengan tiada lapik, dan makan ia di atas tanah, dan bersabda ia, aku hamba, makan aku seperti orang yang makan seperti hamba. Sifat hamba macam mana? Kan? Ada keadaan zuhud lah. Makan pun atas tanah, duduk bersela je kan. Adalah Nabi pun menting-mentingkan sangatlah. Dari segi nak duduk di dalam empuk kan, di sofa empuk kan, tempat itu yang selesa. Itu bukan cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan duduk aku seperti duduk hamba. Dan duduk ia di atas tikar. Duduk yang Nabi itu di atas tikar, bukan di atas kasur, di atas sofa yang empuk. Okey? Dan di atas kulit yang disamak. Nabi duduk di atas kulit yang disamak. Dan terkadang tidur ia di atas tikar daun tamar yang kasar-kasar. Tikar daun tamar yang kasar-kasar. Inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu zuhudlah kehidupan Nabi tadi. Sampai kan para sahabat tengok pun Nabi pun sedih tengok Rasulullah. Tapi itulah pilihan Nabi. Bukannya Nabi tak ditawarkan dengan emas, perak dan sebagainya. Kalau ikut harta rampasan perang pun Nabi pun banyak dia dapat. Betul? Nabi banyak dapat harta rampasan perang. Tapi semua harta rampasan perang itu semua disedekahkan. Sedekahkan. Gitu. Kalau kan kaya raya lah. Dia sebagai ketua kan, ketua Parlimen Perak pun sudah bahagian banyak dapat. Gitu. Dia pula Nabi dan Rasul, memang banyak dapat. Rampasan banyak peperangan yang diikuti oleh Nabi dengan para sahabat. Banyak peperangan yang dimenangi. Takkanlah tak ada langsung apa-apa kan. Mestilah banyak harta benda Nabi kalau ikutkan. Semua harta itu semua diinfakkan, sedekahkan. Orang fakir miskin. Baik. Maka berbekas pada tubuhnya mulia. Ya, ini pada lambungnya. Mana terkesan ada tulis kesan So kalau kita tidur ke tempat-tempat yang kasar, biasanya kan ada kesan kat belakang kita. Betul? Kita tidur di atas tikar mengkuang. Dulu kan ada tikar mengkuang, sekarang ada tikar mengkuang lagi. Tak ada kan? Nah, jadi tikar mengkuang pun susah. Betul? Susah nanti mengkuang. Dulu banyak sepak setelah rumah ada tikar mengkuang. Sekarang mana ada? Tak ada, semua rumah pakai tile. Tile lepas tu dengan kapet. Nah, gitu. Nah, kapet. Mana ada tikar mengkuang? Tak ada lagi gitu. Kapet berpijak ke tenggelam. Tenggelam tebal kapet. Pusing kan. Baik. Dan masuk Sayyidina Umar. Jadi peserta lagi masuk Sayyidina Umar. Nabi masa itu tengah berbaring. Masuk Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berguling di atas tikar daun tamar. Nabi tidurlah, baringlah dia, berguling maksud baringlah itu, baring di atas tikar daun tamar. Dan di sana telah berbekas pada lambung Nabi. Dan bertelekan ia di atas bantal daripada kulit kambing. Dan bertelekan, telekan duduk kan, telekan ia di atas bantal daripada kulit kambing yang diisi dengan sabut pohon tamar. Masya Allah. Kulit kambing yang diisi dengan sabut pohon tamar. Bukan apa tu? Sabut. Ini bukan kapas kan? Kapas lain kan? Kalau kapas lain lah. Sedap tidur, solong kan gitu. Kena pula ekor pula kan?
no kipas lagi. Dulu pada ada kipas. Maka menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila Sayyidina Umar tengok Nabi ni keadaan kehidupannya begitu zuhud, sampai Sayyidina Umar pun sedih tengok Nabi lah. Ya Rasulullah, kenapalah kau memilih kehidupan macam ni, kan? Maka sabdanya Nabi SAW, apa yang menangis akan kau ya Umar? Hai Umar, kenapa kau menangis? Sembahnya teringat aku akan Kisra dan Kaisar. Ya ini Raja Paris, Raja Parsi dan Raja Rom. Padahal mereka itu seteru Allah Ta'ala di dalam kain sutera. Dan engkau ya Rasulullah, dan pilihannya daripada segala makhluk di atas 3 taman. Nanti yang jadi menyebabkan Sayyidina Umar menangis. Dia tengok ya Rasulullah, kehidupan kau ni begitu sedih. Kalau nak compare lah, comparison dengan raja-raja yang menjadi musuh Allah Ta'ala, Raja Rom, Parsi, Kisra kan. Jadi mereka hidup keadaan senang, lenang, mewah kehidupan mereka. Dia duduk di atas sofa yang empuk dan sebagainya. Tapi engkau ya Rasulullah memilih kehidupan macam ni. Siapa jawapan Nabi SAW? Maka sabda Nabi SAW, adakah pada aku ini syak? Ya Umar. Adakah pada aku ini ragu ya Umar? Tidakkah engkau beritahu bahawa adalah bagi mereka itu dunia dan bagi kita akhirat? Ya Umar, bukankah tak apalah biarlah dia waktu ambil dunia, tapi kita ambil akhirat. Maka sembahnya bahkan ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, maka iaitu seperti demikian inilah. Semikian inilah kehidupan yang dipilih olehku ataupun oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah. Faham kan? Dan Nabi SAW lalu di atas 2 bulan tiada dinyalakan pelita pada rumahnya. Jadi maknanya kat rumah Nabi itu tak dinyalakan pelita. Tak ada dia punya bahan nak nyalakan pelita, tak ada lah. Minyak tak ada. Betul tak? Tak ada benda nak dinyalakan. Dan tiada api bagi masak. Tapi nak masak pun tak ada benda nak masak. Itu yang ada, itu yang sisi Nabi itu pernah buat protes ataupun kata bantah lah, minta kata supaya mereka ini mendapat bahagian lebih lah dari segi nafkah rumah tangga, dari segi barang dapur. Jadi mereka berkumpul ramai-ramai lah mengurungi Nabi SAW, minta untuk bahagian lebih. Semacam minta bahagian lebih untuk bahan-bahan dapur dan sebagainya. Kan mana berlaku macam tu? Tapi ayah kepada masing-masing kan menarik anak masing-masing supaya jangan membantah Nabi, jangan buat protes. Contohnya Hafsah, anak Suloma datang tarik tangan Hafsah, jangan protes pada Nabi, jangan bantah pada Nabi. Jangan mempertikaikan kehidupan Rasulullah SAW. Aisyah juga bantah. Kemudian datanglah ayahnya Sayyidina Abu Bakar, tarik tangan Aisyah. Ya Aisyah, apa kamu buat ni? Jangan kau bantah Rasulullah. Jangan kau komplain tu, komplain ni dan sebagainya. Inilah kehidupan yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Macam tu. Masing-masing bantah, tapi akhirnya mereka diberi pilihan. Mereka diberi pilihan sama ada nak bercerai ataupun nak masih bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka diberi pilihan. Jadi fikir, akhirnya masing-masing buat keputusan untuk terus bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak, Nabi kata aku boleh ceraikan. Kamu boleh kahwin dengan orang-orang kaya. Siapa dia orang kaya yang berkenan di Arab ini, kamu boleh kahwin, kata Rasulullah. Baik. Itulah berlaku. Kemudian
Dan tiada api bagi masak kerana tiada sesuatu yang hendak dimasukkan dia. Seperti barang yang berkata oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bertanya Urwah anak Zawir. Urwah anak Zawir, hai saudaraku, hai saudara ibuku. Jadi Aisyah dengan Urwah ni ada macam ada pertalian keluarga. Jadi suatu hari Urwah ni tanya dengan Aisyah, wahai saudara ibuku, apa ada kehidupanmu? Wahai saudara ibuku, dalam rumah kau apa yang ada? Kan? Dalam rumah Nabi ni apa benda yang ada? Adakah kata daging unta ke, daging kambing ke, daging busa ke kan? Ada tak? Apa jawapan Aisyah? Maka katanya Aisyah, dua yang hitam. Dia kata aswadani at-tamru wal ma'. Yang ada dua je. Dua yang hitam, iaitu buah tamar dan juga air. Yang ada buah tamar dan air, tak ada. Burger tak ada. Kan? Lepas tu kas milang ada. Ikan siakap tak ada. Itu pergi murah tu makan ikan siakap. Pakai ikan siakap. Tapi cara Arab punya masak lah. Kan? Kalau kita siakap 3 rasa, 4 rasa, dia tak ada goreng macam tu je. Kicap pun tak ada. Goreng macam tu je. Campur dengan nasi. Makanlah gitu. Kayak gitu. Berat. Kalau kita kan macam-macam resepi kan. 3 rasa, 4 rasa kan. Macam-macam. Keperbagaian masakan kita lah. Kalau ke hotel kat Madinah pun macam tu juga masakan dia. Kan? Pagi kan tu masak air. Hari kan tu juga makan. Kan malam kan tu ya. Tak ada macam kita dengan roti canai yang bunda bagi kan. Tak ada. Tu makan, pernah makan. Kan sudah. Kalau tak nak, pergilah keluar cari roti canai. Kalau luar lah. Tapi kat hotel tu lah. Okay. Arab style. Tapi kalau kat Mekah tu orang petani masak. Hotel tu ada orang petani. Mana dia ambil orang kata catering daripada luar. Tapi kat hotel Madinah catering tu lah hotel ni. Catering. Kau nak tak nak terima lah. Tapi kalau di Mekah kan hotel biasa dia ambil luar. Kan? Dia ambil luar. Jadi kepelbagaian masakan lah. Style orang Melayu punya masak pertanian. Jadi selera kita tu kenalah dia tu. Baik. Jadi yang ada ialah dua yang hitam. Air. Malaikat adalah bagi Rasulullah SAW itu jiran. Bahwasanya bagi mereka itu ibu kambing. Maka adalah mereka itu menghantar kepada Nabi SAW daripada susunya dan meminum kami daripadanya. Jadi mana Nabi pun dapat daripada jiran. Mana kalau ada yang spesial-spesial tu jiran bagi. Ataupun spesial-spesial tu contohnya susu. Kan kisah Abu Hurairah tu. Dan ketika Nabi balik, tiba-tiba Nabi ada semangkuk susu di atas meja, atas dalam rumah Rasulullah SAW. Abu Hurairah masa tu dia banyak berlapar. Bila Abu Hurairah nampak susu tu dalam rumah Nabi, dia pun berkenan nak minum susu. Terliur lah nak minum susu tadi kan. Dan orang jenis suka berlapar, tiba-tiba nampak susu. Wah, memang seronok lah. Jadi Abu Hurairah ingat Nabi nak bagi susu kepada dia. Tu dia minum. Tiba-tiba apa kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, pergilah ke masjid, panggillah Gunung Ali Sufah, suruh datang sini. Bila Nabi cakap macam tu, Abu Hurairah pun nak fikir nak. Tapi lah, tak ada cat. Tak ada cat dalam susu ni. Susu semangkuk je. Nak panggil Sufah, 37 orang kat masjid sudah datang rumah. Nabi nak minum, Nabi minum susu kan. Jadi Abu Hurairah pun terfikir, mesti tak cukup je lah susu ni.
Paling tidak pun 5 orang, 5 orang susu itu nak beda. Ini 70 orang nak kena panggil. Nampak. Okay? Jadi direngkaskan kita je. Rupanya susu tu tak tu. Kata apa lebih. Walaupun dah diminum oleh golongan disumpah tu 70 orang. Susu tu masih banyak lagi. Banyak lagi. Sampaikan Nabi pun akhirnya mempelawak Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kau minumlah susu dulu. Tidak ya Rasulullah, engkau yang lebih awal, aku minum dulu. Abu Hurairah, kau minum dulu. Tidak ya Rasulullah, kau minum dulu. Kau minum dulu Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah pun minum. Dan minum-minum masih lagi ada susu. Lalu diminum yang alas sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Itulah kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semana Nabi kalau nakkan benda tu kan melentun jadi melempah ruah, ini tak je. Makan yang sedikit pun boleh jadi banyak. Kalau Nabi tak kan? Kita tak. Baik. Maka adalah mereka itu menghantar kepada Nabi SAW daripada susu. Maka meminum kami daripadanya. Janganlah ia pemalam dan isi rumahnya berpemalam. Ia berturut-turut berlipat-lipat perutnya. Ia kempis. Nampak? Kempis perut Nabi itu. Dalam kempis lapar kan. Lalulah kalau kita tak makan, kita dah berpari, kita dah lapar. Lapar. Pantang di ulu pisang je. Balik pisang habis. Kena pula pisang apa tu? Pisang mas kan? Sama apa tu bagi pula buah kurma memanglah licin. Macam tu. Kalau kat Madinah tu kan biasa kadang dalam Masjid Nabawi tu kan ada orang bagi kan makanan kan. Makanan. Untuk orang yang berpuasa lah biasa dia bagi makanan sampai nak buka. Walaupun bukan bulan Ramadan pun, bulan-bulan biasa pun kan orang yang ada berpuasa. Ada orang puasa lah makanan. Dia ada satu sudut tu untuk siapa-siapa nak makan mana bagi. Kemudian kerana tiada makan sebab tiada sesuatu yang hendak dimakan pada malam itu. Beda. Sekali lagi Dan cetera, mana cetera ni cerita lah. Dan cerita daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katanya adalah Rasulullah SAW pada satu hari dan Jibril di Bukit Safa. Bukit Safa tahu kan? Bukit Safa tu dalam area luar daripada Masjid Haram dia je. Mana kita keluar daripada tawaf tu kan, dia tulis kat situ Masrah. Luar je ke Masrah tu kita naik ke kanan, naik bukit sikit, kita turun ke bawah. Sampailah ke Safa untuk kita sign. Jadi Jibril di Bukit Safa. Maka bersabda ia, demi Tuhan yang memakit akan daku dengan sebenar, tiada berpetang-petang bagi isi rumah Nabi SAW segenggam daripada tepung, dan tiada setapak tangan daripada suap, yakni sabung. Sabung kan? Suap ini ialah makanan orang Arab yang dibuat daripada gandum dan zatar dan minyak zaitun. Kemudian diuli-uli akan dia dan boleh dimakan akan dia. Dan pernah kami makan suap ini semasa kami belajar di bumi Syam dahulu, semasa bertalaki kitab hadis dan Jami'ul Usul. Dalam hadis Rasul, ini kata pengarang lah. Kata pengarang. Jadi, maka tiada sempurna berkata-kata dengan Jibril hingga didengar suara yang amat keras daripada langit yang mengejutkan dia. Maka sabda Rasulullah SAW, adakah menjuru Allah Ta'ala akan kiamat bahawa berdiri ia? Maka sembahnya tiada. Dan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ia akan malaikat Israfil turun. Malaikat Israfil turun. Maka turun ia dengan suruhan Allah Taala, mendirikan kepada Tuhan hamba tak kala mendengar Allah Taala akan kalam Tuhan hamba. Maka mendatang akan dia oleh Israfil. Israfil tu kan
Israfil ni malaikat yang untuk segala. Bila Israfil kan, Israfil tangkap. Kalau yang rezeki ni Mikail, Jibril Mikail kan, yang uruskan rezeki Mikail, turun wahyu Jibril. Dan Israfil ni dia tiup segala sampai malaikat Israfil pun turun Tuhan, masya-Allah. Maka mendatangkan dia oleh Israfil. Maka berkata ia bahawa Allah Ta'ala telah mendengar akan barang yang Tuhan hamba sebut itu. Maka menyuruh ia akan daku kepadamu dengan beberapa anak kunci perbandaran bumi. Dan menyuruh ia akan daku bahawa melintangkan di atasmu akan menjalankan sertamu akan segala bukit Tahamat jadi permata zamrud dan yakut dan emas dan perak. Sebab itu serilah malaikat pun turun nak bantu Nabi lah. Kerana kehidupan Nabi tadi macam tadi lah kan, dengan kurangnya tepung, kempis rumah tak berasap, betul? Macam tu. Kemudian yang ada rumah Nabi ialah segenggam tepung saja. Dan tiada setapak tangan daripada suit pun. Gandum kan, yang diguli-guli kan. Dengan menyatakan benda tu pun tak ada. Itulah zuhudnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sehingga kan malaikat Israfil turun menawarkan bukit Tahamah jadi emas bermata zamrud dan yakut dan emas dan perak. Boleh? Jikalau kau kena Nabi lagi raja, maka ambil olehmu. Kata Israfil, ya Muhammad, kalau kau nak jadi Nabi dan raja, boleh, kau boleh pilih. Dan kalau kau nak Nabi lagi hamba pun boleh. Kau nak jadi Nabi dan jadi hamba, atau kau nak jadi Nabi serta kau jadi raja. Raja pun mahal kan, raja mestilah banyak duit, betul? Raja, tengoklah kehidupan raja macam mana kan, kereta mewah pun kadang 10 biji, 20 biji kan, harga tak kan, dengan istana yang besar, betul? Maka bila ambil olehmu, maka disyarah kepadanya oleh Jibril bahawa engkau tawaduk. Jadi mereka Israfil beri tawaran pada Nabi. Kemudian Jibril kata, Israfil kata, aku dengar kau ni seorang yang tawaduk, ya Rasulullah, ya Muhammad. Maka sabdanya Nabi, tetapi Nabi lagi hamba. Jadi mana Nabi memilih jadi Nabi dan hamba. Nabi tak pilih jadi Nabi dan raja. Tapi Nabi pilih jadi Nabi dan hamba. Pada kitab Syifa. Syifa ni kitab Syifa At-Ta'rif min Huquqil Mustafa. Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Qadhi Iyad Al-Maliki. Ya, kitab dia tebal juga lah. Dia ada kitab ringkas dia ada kitab yang asal dia tebal sikit. Kitab At-Ta'rif min Huquqil Mustafa itu menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kitab Asy-Syifa Ta'rif min Huquqil Mustafa, bahawasanya Jibril berkata, ia baginya bahawa Allah Ta'ala berfirman dia kepada engkau, adakah kasih engkau bahawa aku jadikan bagi engkau ini segala bukit emas? Suka tak? Kata Jibril, suka tak kalau aku jadikan segala bukit yang terdapat di Madinah ni jadi emas? Dan adalah ia serta engkau di mana tempat ada engkau. Jadi maknanya kau pergi mana-mana pun semua bukit jadi emas kepada engkau. Suka tak? Kau pergi mana-mana. Maka tunduk Nabi satu saat. Maka tiba-tiba Nabi pun tunduk. Kemudian maka sabda ia, hai Jibril, tiada bagiku dan bagi dunia. Mana dia takkan memilih kehidupan dunia lah oleh Nabi SAW. Gitu. Tak pilih, dan Nabi pun tak selera orang tengok benda macam itu. Bukan tak tarik lah, tak tarik dengan jawatan, kedudukan dan sebagainya. Nabi ditawarkan jadi raja, dia tak nak jadi raja pun. Tapi Nabi lebih menunjukkan kehidupan seorang hamba kepada Allah. Baik. Bermula dunia itu negeri bagi orang yang tiada negeri baginya, dan harta bagi orang yang tiada harta baginya.
Dan sebenarnya yang menghimpun akan dia itu orang yang tiada akal bagi dia. Nampak? Jadi orang yang suka menghimpun harta benda dunia ni dia orang yang tiada akal sebenarnya. Sebenarnya orang yang tiada akal. Jadi kita jangan ingat orang itu ada akal, sebenarnya tak ada akal. Ini kata-kata sindiran, kata-kata balawak, kata kinayah. Maka kata Jibril baginya telah menetapkan oleh Allah Ta'ala akan daku dengan perkataan tetap. Sabbatullahu biqaulis sabitin. Sabbatullahu biqaulis sabitin. Allah SWT telah menetapkan Nabi dengan perkataan yang tetap. Jadi maknanya kata Rasulullah, ya Jibril, inna dunya darun man la dara lahu wa malun man la mala lahu. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Kata Jibril, dunia ini ialah negeri orang yang tiada negeri dan harta bagi orang yang tiada harta. Walaha yajma'u, dan bagi itu himpunan, orang yang menghimpunkan harta tadi. Man la aqla lahu. Siapa yang menghimpunkan harta? Tiada akal bagi dia. Orang dah sibuk kumpul dunia harta bagi dunia, dia sebenarnya tak ada akal. Kita jangan ingat dia ada akal. Okey, ini kata-kata sendirian, kita kena faham lah. Dan pada satu ayat bahawa aku berlapar satu hari, maka aku sabar, dan aku kenyang satu hari, maka aku syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila maka tilik oleh orang yang berakal. Habis. Sampai situlah pengajian kita. Ada soalan? Saya tutup. Ada ya? Oke. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan min barakatan katsira wa siyana fataya alim namana qulubana min nuri ma'rifataka wa rahmanal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.